saya punya okey. Dan anak buah saya dah sama dah. Sama bilangan dengan adik-beradik saya. So mereka punya anak 6 orang. So saya pun adik-beradik 6 orang. Okey, so dekat sini saya nak tahu juga, ada ke budak Subang Jaya? Ada ke? Budak Subang Jaya. Memang ada gaya. Itu Jofizul lah, bukan saya. Okey, so sedikit mesti nak tahu kan macam mana saya start mengenali Sagroup. Okey, sorry. Okey, so ada sedikit kod daripada tentang family lah. Saya suka kod ni. Saya rasa semua pun ada kan dekat dalam family kita, ada high note, pitch, low note kan. So seronok lah. Jadilah satu rhythm yang cantik kat situ. Okey. Macam mana saya mengenali Sagroup? Bermulanya dengan sign up dulu Takaful. Kan kat sini mesti ramai sign up dulu Takaful kan. So saya sign up dulu Takaful pada 29 Disember. 3 bulan tak salah saya lepas saya dapat kerja. So mak saya yang suruh sign up. So saya sign up. Lepas sign up tu ejen saya try bertanya tentang orang panggil nak tak buat part time job. So waktu tu saya memang tengah mencari pun part time job. Just waktu tu saya mencari dalam bidang yang saya belajar lah. Kita panggil motor construction, iaitu QS, quantity surveyor kan, taking off semua tu. So itu saya mencari, dapat juga, dah dapat pelawar daripada ejen saya untuk membuat part time ejen Prudential. Tapi permulaannya saya tolak. Tapi itulah orang kata tak kenal maka tak cinta kan. Dia ajak untuk terangkan lebih lanjut. Saya pun dengar. Okey, dengar. Okeylah, bolehlah. Why not? Kita try dulu kan. So pada keesokan rasanya, keesokan ke lusa macam itulah. Tak silap saya, pada 1 Januari tak silap saya 2016, saya attend kelas dekat Fido Damansara. So waktu tu saya bekerja daripada Fido Damansara dalam 10 minit kot. Okay, daripada Fido Damansara ke office saya 10 minit je. So saya punya leader lah sekarang. Dia bagi tahu tak jauh pun office Fido Damansara dengan tempat kerja saya sekarang. So saya, oh ya ke? Tapi sebab saya tak tahu sangat jalan. Saya memang tak tahu jalan. Basically saya macam tak pernah dengar Fido Damansara. Sebab saya tahu tempat saya kerja dengan rumah sajalah. Okay, lepas dah join kelas, macam yang baru-baru join ni, lepas dah join, macam biasalah kita pun akan set exam kan, test. So basically saya dapat lepas test tu dan kontrak pada 28 Mac 2016. Okay, lepas dah dapat kontrak dah menjadi ejen pada 28 Mac 2016 tu, keep datang kelas juga. Datang kelas macam biasa, dan saya menjadi part time kalau tak salah saya 4 bulan. Okay, kalau starting dengan Januari dalam 6 bulan lah. Kan saya start Januari tapi saya jadi ejen Mac. Nampaklah perbezaan dia punya month tu. Permulaan saya takut macam nantilah dulu jawab exam. Okay, lepas tu berjaya. Alhamdulillah waktu tu okay lah, berjaya, why not, kita try. At the same time saya full time executive fit out di Jayawan. So macam saya cakap tadi, Fido Damansara dengan Jayawan taklah jauh. Dalam 10 minit kalau nak lebih nampak Jayawan tu kat mana, dekat satu panel hospital kita, Columbia PJ. Di sebelah tu Jayawan. Okay, so Columbia hospital tu pun actually baru jugalah. Waktu saya join rasanya dah ada tapi belum jadi panel. Okay. So inilah introducer saya. Kan? Ni adalah introducer saya, Tuan ataupun Coach Syed Razlan Shah. Dan di belakang tu adalah saya punya mentor, Kak Sizak. Saya tengah isi form first case saya. Dulu pakai form. So Coach banyak guide lah one by one macam mana nak update sains semua tu kan. Sekarang dah pakai iPad kan. So sempatlah merasai dulu pakai form semua tu. Okay, memang bukan senang lah, dan Coach sangat sabar lah sebab ada banyak sangat kena key in, tak faham mula-mula. So dalam masa saya buat part time, tipulah kalau saya tak ada bermain dekat kepala saya macam
Boleh ke? Boleh ke saya buat bisnes ni? Sebab saya ni tak pandai cakap. Selalu orang cakap yang tu. Saya tak pandai cakap lah. Saya tak pandai cakap. Kenapa saya tak pandai cakap? Sebab saya tak ramai kawan. So basically saya ni kalau ikutkan saya tak suka start the conversation first. Saya akan macam mana pun saya akan tunggu orang sebelah akan start. Kalau start pun satu patah je lah jawab pun. Okay, so saya ni senang cerita introvert person lah. Introvert person, so tak suka bercakap. Dan tak ramai kawan, memang saya admit benda tu daripada sekolah lagi. At the same time, saya fresh grad. Okay, macam tadi saya 3 bulan kerja, saya sign up terus jejak dalam bisnes ni. Basically dalam cakap pasal insurance, kalau dengan kenalan, to be honest mereka tak tahu lah sangat sebab dulu kan fresh grad kan, orang tak fikir sangat, and kami pun daripada construction memang belajar insurance tapi insurance bangunan lah, bukan pasal insurance diri. So dari situ terfikir boleh ke, tapi ada certain fikir-fikir tu pergi juga ada kelas, pergi kelas, pergi open, at the same time inilah saya bukan belajar dalam bidang perniagaan kan. So saya rasa dalam ni pun ada yang bukan dalam marketing punya line dulu, business punya line dulu. Tapi at the same time, saya kata why not try first? Okay lah, kita try. So dari situ saya try, dan coach ada bagi tahu saya, try buat 6 bulan dulu. Okay, try buat 6 bulan tapi dengan syarat kena buat betul-betul lah. Sebabnya tak fair lah kan kalau kita buat, kita bagi timeline 6 bulan tapi kita buat sambil lewa dan kita cakap result tak dapat. Tak fair lah, betul tak? So kita kena buat betul-betul dan kita tengok result tu. Kalau let's say kita buat lebih tapi result tak dapat, kita boleh decide lah kita nak teruskan ataupun let go. Kan, tapi jarang lah saya jumpa kalau kita buat betul-betul tak dapat result yang macam mana kita buat, orang panggil effort equal to result kan. So lepas dah join benda ni barulah saya tahu, oh rupanya training provided. Dulu training physical, rupanya training provided. So maksudnya walaupun tak pandai cakap, tak ramai kawan, bukan dalam business, bukan dalam line business kan, daripada budak pakai safety boot, pakai jeans, pakai safety helmet, macam mana tiba-tiba nak pakai heels. Memang tak adalah dekat kepala nak pakai heels. Untuk ni maksudnya untuk appearance okay. So datang kelas, seronok waktu ni dapat jumpa ramai kenalan, dan kenalan-kenalan ni adalah orang lebih matured lah dalam bidang ni. Okay, dalam industri ni kalau ikutkan ada coach-coach kita dekat sini, Coach Fizi, Coach Mi, ada Kak Echa, siapa lagi saya nampak? Ada Mak Noah, ada coach saya. Tu coach saya buat good, saya perasan. Ada coach saya dan semua senior-senior agent. So senior-senior agent ni lah yang bantu kita. So saya ingatkan susah sebab ialah kita bukan dalam bidang ni kan. Senang cerita, training ni je daripada A to Z. So jangan risau, insya-Allah kalau kita pergi, kita follow, bagi saya tak tertinggal. At the same time kalau tak tahu, bertanyalah, itu paling penting lah. Tapi orang tanya macam mana sekarang? Macam mana sekarang? Sekarang don't worry, kita ada Zoom. So kita tak akan tinggalkan orang yang baru. Kita still ada Zoom, so yang dah join kita tahu jugalah kan bila training kajang. Okay, so daripada Zoom ni pun jangan risau, still boleh communicate. Okay. Okay. At the same time, sebabkan saya bermula agak muda ke 24, agak muda 24. So saya rasa pentingnya benda ni, pentingnya bersama dengan circle yang betul. So budak muda kan, kalau let's say saya nak ke arah kawan saya dapat result ke kawan-kawan saya. Tipulah saya rasa budak muda tak nak enjoy lah first time dapat duit kan, ada benda yang nak dibeli semua tu. Tapi kalau kita duduk dengan circle yang betul, insya-Allah lagi-lagi dengan subgroup, mereka akan borak juga, tapi borak info-info yang mereka borak tu more to improvekan diri kita lah. Bukan sekadar sales, tapi kita punya diri macam appearance. Even saya admit saya belajar appearance pun dari sini.
knowledge lagilah banyak knowledge yang di-equip daripada SAR Group. Okay, at the same time business ni adalah business rejection ataupun business yang orang tak cari sangat kita. Lately ni orang cari kita kan. Tapi kalau dulu-dulu orang tak cari kita cari orang. So kita kena ada team yang supportive. Betul tak? Kalau kita tak ada team, saya pernah tanya jugalah kawan-kawan yang buat business, diorang mengatakan untung kalau ada team. Sebab kalau diorang tengah down, diorang nak cari siapa? So kalau kita tengah down, kita cari team, tapi team yang betul lah. That's why saya tulis bersama dengan circle yang betul. InsyaAllah kita down akan naik balik lah. Kan senang kot nak buat business yang tak ada team seorang-seorang. Dan dia kena cari jugalah mentor dia kan. Dan kebanyakannya dekat luar sana kena bayar. Dekat SAR Group kena bayar tak? Sebab tak ada lah pula coach minta bayaran. Okay, dan juga dari sini sebab muda, kita fikir terlampau overthinking dulu. Dia mengajar fokus on circle of control. Dan selalu juga kita baca dekat war cry tu kan, focus on circle of control. Dia mengajarlah contoh kalau dulu-dulu nak pergi appointment, kena redah jam, so kita duk fikir jam tu, tapi sebenarnya kita try lah keluar awal ke, cari alternatif jalan lain ke. So benda tu banyak juga saya belajar again sebab waktu muda ialah kita baru mengenali dunia pekerjaan. Wow, kalau salah pilih saya rasa saya tak kat sini kot. Okay, dan last sekali ini saya suka, impossible jadi possible ataupun kalau in English impossible become possible. Okay, ini apa benda? Ini dari hati saya lah. Satu, pasal income. Kedua, pasal time. Tu saya rasa betul lah kan, kalau kita borak, macam saya borak balik dengan kawan saya, ataupun kita orang sekadar gather, memang to be honest, kalau saya dekat sana dulu, maybe saya macam mereka, tapi saya tak dapat macam sekarang. Macam tu lah. Okay, macam saya 29, kawan-kawan saya pun 29, so ada benda yang saya rasa mereka tak dapat, tapi kerja mereka wow, daripada saya, maksudnya lagi kuat lah, lagi kuat. Tapi bukan makna saya kena santai-santai sini, tak. Saya kena sambung, tapi maksudnya seronoknya bisnes ni lah. Dan inilah adalah tim SAR Group Kajang. Inilah impossible jadi possible. Boleh tengoklah. Okay, saja tunjuk kereta sebab salah satu untuk senang nak buka mata kereta lah. Kalau dulu saya tengok orang lain pakai, sekarang orang terdekat saya yang pakai. Kan? Dulu macam takut. Saya tak kenal orang tu, yang saya nak tengok-tengok. Sekarang orang terdekat. Yang sangat dekat adalah tim kita sendiri. Okay. Lepas tu, saya decide. Seminggu sebelum raya, saya tukar kerjaya. Saya decide cakap kat coach saya, okay lah, saya nak jadi full time agent. So, saya jadi full time pada 1 Julai 2016. Minta maaf. Maafkan saya. Okay. Tapi jangan risau. Waktu tu, alamak, kalau saya nak start jadi full time kan, saya fresh grad. Saya join EDP program. Entrepreneur Development Program. So dia adalah satu program khas untuk full-time agent. Usually senang cerita dia adalah financing untuk menolong orang yang daripada part-time ke full-time. Bila saya fresh grad kan, to be honest, saving memang tak ada lagi lah. So macam mana, sebab this is business kan, bukan makan gaji. So saya join EDP program tu, alhamdulillah banyak juga saya belajar. Dan apa saya pilih kerjaya ni? Sebab dia ada RGB. Benda ni saya ingat waktu coach saya, BOP saya lah. Tapi saya tak faham sangat apa tu RGB. Tapi saya dengar pencen. Oh, dia ada ala-ala KWSP. Tapi lepas saya masuk, bukan calon-calon KWSP, wow punya KWSP. So macam, tak salah saya ke full time ni. Sebab ada orang kata, awak buat bisnes, awak ada ke pencen, awak ada ke KWSP? Kalau tak ada, kita kena buat sendiri kan. Tapi dekat Prudential ni, bestnya dia dah sediakan, dia dah fikirkan untuk ejen-ejen dia. At the same time, bisnes ni banyak mengajar saya dream big, bukan sekadar dream big, bukan angan-angan kosong, tapi boleh dapat. Memang dapat. Dengan cara kita kena buat, ada strategi dan buat. Dan juga more confidence sebab saya seorang yang sebab introvert kan, so dia tak confident sangat kat situ. So dia mengajar saya ke arah situ. At the same time, inilah saya duduk EDP dengan partner saya, Kak Liza. So ini
lepas kami grad EDP program. So grad je, bermulalah kami ejen full time. Okay, dah penat-penat buat kerja, seronoknya reward. Okay, saya dapat merasa sebab saya kerja sekejap kan, so tak dapat rasa reward dekat company. Salah satu reward ni lah, saya tak pernah pun pergi event besar-besar. Lain lah kalau waktu you pun event memang besar UiTM kan. Tapi ni event yang dapat award. Last kali event award apa? Bila saya grad. Tapi ini dapat, orang panggil apa? Melaram ya, panggil cantik gitu lah. Okay, at the same time dapat trip free pula tu. Trip free. Dah penat-penat, dia bagi trip juga. Dah sedikit lagi reward. Ini pun reward juga. Time reward ni seronoknya bagi saya. Kita kenal tahu coach kita yang kita nampak macam garangnya coach ni. Tapi ni tidak. Kena pergi trip dengan dia orang. Masuk air. Rasa coach Mi garang. Kena pergi masuk trip, bagi trip dengan coach Mi juga. Okey, nampak di sebalik itu kan. Dan juga ini adalah kakak-kakak saya, kakak-kakak mentor saya yang tak pernah putus-putus bagi saya kata semangat. Okay, so inilah saya dulu. Dulu dan ni sekarang. Dulu nak tembang sikit muka tak tahu makan apa kan. Okay, sekarang. So itu saja untuk saya. Sedikit saya tinggalkan kepada semua dan juga saya, if opportunity doesn't knock, build a door. And also thank you. Okay, terima kasih kita punya main speaker kita, Cik Sakinah. So beri tepukan dulu, yang paling keburuk untuk Cik Sakinah kita. Okay, hebat-hebat. Dalam banyak-banyak slide tu saya rasa saya paling terkesima slide terakhir sekali. Yang ada sebelah gambar hard rock, satu lagi sebelah gambar Sulawesi Bogat. Tu. Sebab apa? So itulah Cik Nana kita lah. Satu kita yang saya kenal, seorang yang memang betul sangat malu. Alright. So itu daripada kita punya panelis yang pertama, main speaker kita. So tapi sebelum tu saya nak ingatkan rakan-rakan yang first time ni boleh tulis ataupun bertanya soalan dekat dalam chat box anda. So nak tanya apa-apa boleh tanya dekat dalam chat box, nanti kita punya team akan pick lah ataupun tengok. Alright. So kita beralih kepada kita punya next speaker kita kan. Sekejap Okay, nampak tak? Okay. So kita tak nak buang masa lagi kan. So mesti tertunggu-tunggu kan. Siapa yang kenal beliau ni macam betul ke Cik Alifah ni nak sharing. So kita bawakan khas untuk anda. Tapi saya kenalkan sedikit sebanyaklah latar belakang beliau Okay. Beliau merupakan ejen tahun ketiga pada tahun ini dalam industri career beliau lah. Okay. Dan pekerjaan beliau sebelum ini adalah sebagai seorang research assistant dalam sebuah badan NGO di Malaysia. Okay. Dan merupakan bekas penuntut di UMT, Universiti Malaysia Terengganu dalam bidang jurusan Bachelor Science Marine. Dan anak sulung daripada 5 orang adik-beradik. Dan bila ditanya pada beliau kenapa join bisnes ni, beliau kata beliau boleh tambah income tanpa limit. So jom sama-sama sebelum itu kita saksikan video ini. Minta maaf Cik Alifah. Ini beliau sebelum dan semasa. Tepukan gemuruh untuk gadis pantai kita. Hidungmu maco, keni pulak lebak, ayu bertuduh, beragama kuat, berbaju burung, manis kulihat, ibarat burung, mengibas saya, comelnya dia, oh gadis Kelantan, aku tergoda, tak puas ku pandai. Kau janda bermain di pikiran, hajak no tanda
itu dia, kita sajikan istimewa saja, kita tak kenal kan. So sedikit sebanyak Cik Alifah ada kat sana, ada tak? Ada. Okay, Cik Alifah. Okay, so maybe orang tertanya-tanya Cik Alifah kita kan. So maybe sebagai pembuka bicara kita lah, sebab Cik Alifah dengan saya kita ada 3 pusingan. Kan? Okay, kita ada 3 pusingan sebab kita pun tak nak buang masa. So sedikit sebanyak short and apa orang kata padat dan ringkas, ceritakan sedikit sebanyak latar belakang Cik Alifah lah. Okay, saya persilakan. Baik, terima kasih Encik Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama sekali saya nak berterima kasih kepada tim Group Kajang kerana sudi memberikan saya platform pada malam ini untuk bersama anda semua. Alhamdulillah. Okey, seberingkas mengenai saya macam Encik Jamal cakap tadi, saya memang berasal dari Kota Baru, Kelantan. Mula berhijrah ke luar ke Melaka. Saya sambung belajar di Kolej Matrikulasi Melaka. Saya ada super senior saya kat sini, Coach Martin dengan Kak Echa. So siapa yang pernah ke Melaka tu tahulah Kolej Matrikulasi Melaka macam mana. Seterusnya saya sambung belajar ke Universiti Malaysia Terengganu dalam bidang sains marin ataupun sains laut. Kat sana sangat best belajar, macam-macam lah benda bawah laut tu boleh tengok. Okay, dan Alhamdulillah saya dapat praktikal ataupun internship di salah sebuah badan NGO alam sekitar. Kalau siapa-siapa pernah lalu highway berdekatan dengan bangunan Parlimen atau Jalan Parlimen, boleh tengoklah bangunan office saya tu sebelah highway ada gambar tapir yang besar. Itu bangunan office saya. Okay. Saya start praktikal kat situ 2016, 3 bulan je. Lepas tu Alhamdulillah terus diserap sebagai research assistant ataupun pembantu penyelidik. Kenapa saya diserap tu? Sebab kebetulan masa tu rezeki ada projek baru masuk. Projek tu bukan projek yang gempak-gempak lah, biasa je. Projek tu projek pemeliharaan harimau Malaya, harimau belang. Takut kan dengar, tapi Harimau Malaya tu maksudnya pasukan bola sepak tu ke, Cik Alifah? ini harimau yang 4 kaki merangkak tu. Oh, okey, Alright. Okey, sepanjang saya 3 tahun saya Bukan kancil bukan Kecah, lain tu. Sepanjang 3 tahun saya bekerja dengan company lama, saya tak pernah nampak lagi harimau tu real life depan mata. Kecuali kat zoo lah. Zoo memang banyak. Dan Alhamdulillah kerja saya yang lama tu banyak mengajar saya erti kehidupan lah. Banyak. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahulah sebenarnya Prudential ni dah lama saya dengar nama Prudential tu sendiri. Sebab dalam family saya ada seorang makcik saya, ejen Prudential, ada ejen ejen Zurich, ada ejen Etika. Tapi masa tu saya belum terbuka hati lagi lah untuk join mana-mana insurans sebab tak tahu kan apa ejen buat sebenarnya. Okey Jamal. Okey. So terima kasih, short and padat lah. Sebab apa kalau rakan-rakan kenal lah Cik Alifah ni kan, nak menjemput beliau untuk bersama dengan kita dalam sesi OPD, orang kata kena banyak tapis lah. So tak apa, kita tak nak buang masa lagi kan. So kita pergi kepada pusingan pertama kita lah kan, Cik Alifah kan. Ramai tak sabar-sabar ni kan, ramai tertunggu-tunggu ni. We want Alifah, we want Alifah, we want 03. Sebab saya tengok tadi dekat jalan Cik Rum kan. Bila Alifah je terus, okay, alright. So tadi kita dah short brief sikit untuk kita punya sesi pengenalan Cik Alifah bersama Sagroup tu lah. Alright, so kita mulakan dengan kita punya pusingan pertama. Okay, saya nak tanyalah dekat Cik Alifah kita lah kan. Kita hari ni kita bual bicara secara santai bersama dengan rakan-rakan kita yang baru datang pada malam ini. So berbunyi ataupun yang pertamanya, pusingan pertama adalah kenapa memilih perniagaan insurans takaful ni, khususnya dalam Prudential lah. Kenapa Cik Alifah memilih perniagaan insurans takaful ini? Okey, boleh saya serahkan kepada Cik Alifah.
Okey, baik Cik Jamal. Actually 5 tahun lepas saya tak pernah terfikir pun untuk buat apa-apa bisnes, apatah lagi sebagai ejen insurans atau ejen takaful. Tapi alhamdulillah bermula tahun 2016 saya diperkenalkan oleh office mate saya. Dia cerita simple lah macam ni lah, satu petang tu office mate saya panggil saya ke tempat dia duduk lah. Alifah, awak belum ada apa-apa insurans kan? Ni ejen akak nak jumpa awak. Pergilah jumpa dia. Macam tu je. So terus pergi jumpa, alhamdulillah bincang-bincang apa semua dah selamat buat satu medical card bersama dengan Cik Nurul Sakinah. Cik Nurul Sakinah ejen saya. Dan bermula tahun 2017, Cik Nurul Sakinah start ajak saya. Dia start ajak saya untuk buat part time. Sebab Cik Sakinah selalu cakap, Alifah, awak ni rajin, awak ni kerja kuat. Rajin lah pergi sana, pergi sini. So why not awak try buat part time? Try je dulu. Tapi saya awal lagi cakap dekat Cik Sakinah ni, minta maaf akak, saya memang tak sempat nak buat part time. Memang busy. Sebab masa saya bekerja dengan company lama dulu, saya cuma ada beberapa hari je kat KL. Saya selalu outstation. Kebanyakannya hampir setiap bulan lah saya akan ke Pahang, Taman Negara Pahang, ke Perak, belum Temenggur tu. Kat situ banyak kampung orang asli, so banyaklah program kat sana. Pergi tanam pokok kat Cameron, pergi jumpa community dan banyak benda lah saya buat. So 2017 tu memang tak sempat. 2018 Cik Sakinah ajak lagi saya jumpa, tapi saya macam tak sempat juga. Saya macam tak boleh lah kak, saya tak boleh ni, saya memang busy sangat kan. Lepas tu alhamdulillah tahun 2019 dibukakan pintu hidayah tu. Akhirnya saya menerima pelawaan Cik Nurul Sakinah untuk jumpa dia. Saya ingat lagi masa tu jumpa Cik Nurul Sakinah dekat MACD PJ33. Masa tu malam lah. Saya dah habis kerja lambat. Masa tu dah pukul 8 lebih. Dengan mengantuknya, dengan laparnya. Tapi sebab dah janji kan, pergilah jumpa. Saya tak ingat apa yang Cik Nurul Sakinah cerita kat saya. Yang saya ingat saya angguk, saya iakan je. Cik Nana tanya saya, faham ke? Faham. Ada apa-apa soalan? Tak ada. So habis macam tu je. Cuma saya ingat satu benda je sebelum balik tu. Dia pesan, Cik Nurul Sakinah pesan kat saya, Alifah, why not awak try bagi peluang kat diri untuk cuba. Cuba je dulu. So saya macam, betul juga. Sebelum ni saya tak pernah bagi peluang kat diri saya untuk try. Why not kan, kita try. So bermulalah saya join training, saya ikutlah nasihat introducer saya. Pergi training dekat Philo Damansara, Asal Group KL, dekat Kajang dan juga Kelang, Asal Group Kelang. So tiga-tiga tempat tu saya cuba pergi. Sebab saya tahu kalau saya tak pergi, Cik Nurul Sakinah akan mesej saya, Alifah, awak kat mana? Awak boleh datang ke? Saya macam nak bagi alasan apa sebab memang malam tak buat apa-apa kan. So why not pergi je. Okay. Dan kalau difikirkan balik lah, ni antara turning point juga untuk saya memilih Kerjaya sebagai perunding keuangan, perunding takaful dalam Prudential ni sebab masa lah. So dia macam kalau difikirkan balik lah, kalau boleh pusing balik masa ni, saya nak lah buat bisnes ni seawal saya selepas grad. Maksudnya lepas saya grad tu terus buat bisnes takaful ni. So saya rasa lah kalau saya start 5 tahun lepas tu, saya dah tahulah sekarang saya ada kat mana. Okay, yang tu yang first sebab masa lah. Yang kedua, sebab saya nampak dengan bisnes takaful ni saya boleh tambah value diri saya. Okay. Nervous ni tak habis lagi. Tak apa, cari okay. Boleh relax, tarik nafas dulu sebab saya yakin. Biasalah first time kan. So okay, rakan-rakan yang first time ni, rakan-rakan kita tolong bagi tepukan sikit untuk cari kita. Osmet tolong bagi air. Tolong. Okay, kita bagi. Ada dah. Bukan senang nak bercakap dengan orang. Okay, Cik Alifah teruskan. Kalau dapat susah cakap Kelantan tak apa. Tu dia. Tak terkeluar lah pula. Okay, point yang kedua, turning point saya memilih sebagai kerjaya saya lah dalam bisnes takaful ni adalah value. Saya pernah join satu training. Saya tak ingat coach mana yang share masa tu. Tapi coach tu dia bagi satu analogi. Cuba kira gaji kita setahun bahagi 12 bulan
bahagi dengan 30 hari. So berapa jawapan yang kita dapat masa tu? Saya kira-kira macam takkanlah ni je value diri aku masa tu. Berapa sen je macam tak boleh jadi ni. So InsyaAllah dengan bisnes Prudential ni, bisnes takaful ni, saya percaya kita boleh tambah value diri kita dari masa ke semasa. Terus dalam masa yang sama, kita tambah income dan kita tambah value diri kita. So macam mana nak cakap, kalau saya tanyalah anda semua yang barulah terutamanya, kita nak ke value yang kita dapat sekarang ni, kita guna sampai selama-lamanya? Mestilah tak nak kan? Kita nak tambah value tu berganda-ganda. So itulah yang saya cuba buat sekarang. Okay Jamal. Alright. So alhamdulillah, sangat deep lah kepada saya juga. Sebab apa? 2 poin yang saya dapat untuk kita punya pusingan pertama ni adalah masa dan juga value. Yang pertama masa, iaitu kalau boleh diberi peluang, Cik Alifah nak ulang balik, nak putar balik masa, betul tak? Untuk 5 tahun. So rakan-rakan, poin yang kita ambil adalah masa. Yang kedua adalah value, iaitu pendapatan tahunan kita bahagikan 12, iaitu 12 bulan bagi dengan 30 hari. Itu adalah nilai kita satu hari Cik Alifah, kalau tak salah, betul tak? Betul. Alright, so itu point lah. Okay, masih lagi bersama dengan Cik Alifah semua? Okay, semua thumbs up. Okay, jangan. Saya tahu semua tengah macam, betul ke betul ni? Okay, jangan lupa tulis soalan-soalan anda dekat dalam chat room kita. Okay, so kita pergi ke pusingan kedua. Okay, Cik Alifah masih lagi boleh? Boleh. Okay. So pusingan kedua dia adalah saya nak bertanya. Bukan saya lah, sebenarnya ini adalah daripada kita semua. Susah ke nak buat perniagaan insurans takaful ni, Prudential ni pada masa sekarang? Saya yakinlah pada masa sekarang adalah situasi adalah pandemik COVID-19. So susah ke Cik Alifah nak buat perniagaan insurans takaful ni pada masa sekarang iaitu pandemik COVID-19? So Cik Alifah silakan. Baik Cik Jamal. Okey, saya suka soalan ni dan saya percaya semua yang baru datang malam ni mesti ada tertanya-tanya soalan yang sama. Susah ke nak buat bisnes takaful ni sebab kita dah tak boleh jumpa orang. Sebenarnya term susah tu sebenarnya sangat pantang lah dalam bisnes. Sebolehnya kita jangan guna perkataan susah. Betul kan Coach? Okey, saya sendiri pun start bisnes saya ni, start kerjaya saya secara sepenuh masa, full time semasa pandemik, iaitu Julai 2020. Tapi alhamdulillah masa tu SOP belum macam sekarang lah. Kira macam saya boleh keluar jumpa orang, keluar dine in, boleh bebas. Tapi tak boleh rentas negeri lah masa tu. So berbeza dengan sekarang, PKP sekarang sangat terhad, limited. Kita tak boleh buat banyak benda. Nak jumpa orang memang tak boleh, bahaya. Nak dine in lagilah tak boleh. Tapi alhamdulillah Prudential memang sangat-sangat membantu semua ejen. Contohnya Prudential menyediakan platform untuk submission ataupun nak hantar proposal permohonan klien tu melalui online sahaja. Kita sebagai ejen dah tak perlu pergi jumpa klien secara fizikal. Kita cuma minta tolong klien isikan butiran maklumat, hantar gambar IC depan belakang, selfie IC, lepas tu verify email. Itu saja, mudah kan? Okay. Dan seterusnya mesti tertanya-tanya juga, macam mana nak bercerita dengan orang yang nak tahu kalau kita tak boleh jumpa. Jangan risau, kita kan ada banyak apps. Kita ada Zoom, Google Meet, ada WhatsApp, boleh guna video call. Facebook pun saya rasa dah boleh start buat video. Macam-macam apps kita boleh guna. So melalui media sosial tu kita boleh gunakan untuk approach kawan-kawan kita, approach orang yang memerlukan protection sekarang. Okay, dan satu lagi, kalau anda semua sedarlah, ini kajian dari Bank Negara Malaysia sendiri, kadar maafkan saya, kadar penetration ataupun penembusan produk konvensional ataupun takaful sendiri kat Malaysia ni, dalam rakyat Malaysia ni masih rendah, sekitar 40% saja. Maksudnya apa kat sini, 60% lagi ataupun ramai lagi rakyat Malaysia yang belum ada apa-apa protection, yang belum ada takaful, belum ada insurans. Jadi inilah peluang kita sebagai ejen untuk pergi approach, pergi cari kawan-kawan, pergi cari saudara mara
dan rakyat Malaysia yang lain tu untuk bantu mereka sediakan perlindungan yang sepatutnya. Okey, Encik Jamal. Okey, sangat padu, ringkas dan padat lah kan. Sebab apa dekat sini dapat 3 poin. Yang pertama, saya ulang balik lah kan daripada FAQ tadi. Yang pertama, susah. Susah tu pantang dalam bisnes. Bila kita berbicara tentang perniagaan bisnes, so pantang lah sebab apa perkataan susah ni. Lepas tu gunakan media sosial sebaik mungkin, iaitu WhatsApp, Telegram, TikTok dan sebagainya kan. Lepas tu yang keempat adalah yang ketiga adalah 40% penetration, masih ramai lagi masyarakat dekat luar sana yang belum ada perlindungan takaful. So saya yakinlah Cik Arifah nak sampaikan kepada rakan-rakan kita yang baru ni boleh je. Peluang kita lebih besar lagi. Betul tak Cik Arifah? Betul, setuju. Sampai orang kata tekak kering lah Cik Arifah kan. Nampak, nak berikan yang terbaik untuk rakan-rakan kita pada malam ini. So alright. So kita tiba di pusingan terakhir lah kan. Allah, rasa macam pusingan terakhir. Tapi tak apa. Nanti kita akan tengok dalam chat room, chat box. Jangan lupa rakan-rakan please bertanyakan soalan kepada kita punya speaker. So saya ulang oleh saya, tanyakan soalan kepada kita punya speaker. Alright. So kita pergi kepada next kita punya pusingan, iaitu FAQ. Apakah pengalaman yang paling diingati dalam sepanjang karier di Prudential? So Cik Arifah, apakah pengalaman Cik Arifah yang paling diingati dalam sepanjang karier Prudential? Saya yakin banyak tapi paling diingati. Okey Cik Arifah, silakan. Baik Cik Jamal. Okey, antara pengalaman yang paling saya ingat sampai sekarang lah, aktiviti direct approach itu bagi flyers. Kalau anda semua yang baru join malam ni, kalau nampak ada ejen berdiri depan bank bagi flyers dekat booth, bagi flyers itu adalah salah satu aktiviti yang ejen kena try, kena buat. Sebab banyak banyak pengajaran lah kita boleh dapat, walaupun nampak simple bagi flyers tapi sangat mencabar bagi saya. Sebab tu saya pilih kenapa benda ni paling saya ingat lah sepanjang kerjaya saya dalam Prudential ni. Sebab apa, first time saya join Cik Okey, sekejap first time sekejap. Saya join Cik Nurul Sakinah untuk buat aktiviti direct approach ni dekat tapak MCOP. Masa tu boleh normal, aktiviti normal, maksudnya ramai orang, ada food truck, memang meriah lah. Tapi disebabkan darah gemuruh saya masa tu, Cik Nana senang je. Arifah ni flyers, awak cuma bagi je dulu. Saya macam bagi je, okey. Saya berdiri tapi saya tak bagi pun. Pegang je flyers tu. Saya rasa macam boleh tak saya nak bagi sorok-sorok je. Saya nak berdiri belakang tiang je. Belakang food truck pun tak apalah saya bagi. Tapi Cik Nurul Sakinah tolak saya ke depan. Tak apa, awak cuba. Berdiri depan meja, dia macam takut nak buat tapi kena buat. Okey, dan saya percayalah rakan-rakan saya yang rakan saya dalam MDRT, COT semua pernah melalui benda yang sama. Nak bagi flyers tu, masa tu lah rasa berpeluh, rasa nak pitam, rasa nak demam, semua rasa ada. Tapi benda tu sebenarnya menunjukkan ego kita tinggi ke rendah. Kita tak nak buat tu sebab ego kita tinggi lah. Dan saya belajarlah benda tu dari tim saya. Kita cuba rendahkan ego kita terus bagi flyers. Mana tahu orang yang ambil flyers kita tu boleh buat hibah, jadi klien kita, dia boleh tolong pula orang lain, saudara mara dia. Okey. Dan satu lagi kita yang saya belajarlah sepanjang aktiviti tu, kita jangan prejudge orang lain. Contoh kita nampak orang tu pakai biasa je. So kita macam tak payahlah bagi flyers dekat dia ni. Confirm lah dia ni macam ni. So jangan elakkan benda tu sebab kita tak tahu. Kadang-kadang jutawan pakai simple saja je, sebab nak pakai simple kita tak tahu kan. So approach je semua orang. Okay. Okay, sebelum saya akhiri sesi ni, Cik. Okay, saya nak ambil kesempatan ni lah untuk ucapkan jutaan tahniah kepada rakan-rakan saya yang baru join malam ni, sebab anda sangat bertuah dapat bersama dengan SAR Group Kajang. Okay, terima kasih Cik Jamal.
Okey, Cik Alifah, alhamdulillah syukur sangat padu sebab kat sini 3 poin yang saya dapat juga daripada Cik Alifah. Yang pertama, DA memang wajib kena buat lah kan. Direct approach lah, maksud direct approach tu adalah bertegur orang lah. Yang kedua adalah buang ego, betul tak? Dengan direct approach ni, Cik Alifah dapat berjaya untuk menghakis ego dalam diri. Yang seterusnya yang saya dapat daripada Cik Alifah, jangan prejudge orang. So saya yakin kat luar sana pun, siapa pun kita jangan prejudge orang, betul? Okey, saya tak nak buang masa lagi sebab saya tengok bertalu-talu ni, ting. Okey, alright. Saya pilih maybe satu atau dua, maybe satu lah kot Kat sini saya nampak soalan daripada, okey, Alifah. Dia cakap sini dia ni ditujukan kepada Cik Alifah. Setahu saya, Cik Alifah ni pemalu. Macam mana Cik Alifah mengatasinya? Okey, silakan Cik Alifah. Okay, terima kasih Cik Jamal. By the way, Anissa ni kawan office mate saya dulu. Okay. Sekarang kami dah berpisah. Anissa ni dah stay kat Terengganu, saya kat sini. Masih kawan baik, cuma terpisah jarak je lah. Macam mana saya atasi sifat pemalu saya? Banyak proses saya lalui. Proses cuba buat dan proses paksaan. Kita paksa diri kita untuk buat benda yang kita tak suka. So lama-lama kita dah terbiasa. Macam kalau office kerja lama saya dulu, tak adalah pemalu sangat. Saya bercakap je, tapi saya bercakap dengan orang yang saya selesa. Saya cakap dengan makcik-makcik yang saya boleh layan macam mak-mak, macam nenek-nenek. Kalau jumpa orang lain dah terus macam senyap, tak tahu nak cakap apa. So itulah banyak proses yang kena lalui untuk atasi perasaan malu tu. Alright. Okay, saya yakin menjawab soalan ini salah, iaitu poin dia adalah dekat sini proses. So kena menghadapi ataupun melalui proses-proses untuk mengatasi itulah. Alright, okay. So jam pun dah menunjukkan 9.45 malam. Saya minta maaf kepada rakan-rakan yang lain. So untuk Cik Zahari ni nanti boleh tanya dekat breakout session kita siapa dan macam mana Miss Alifah close one case, boleh tanya dekat dalam breakout session. So okay, saya tak nak buang masa. Saya mengucapkan ribuan terima kasih, syukur sangat kepada Cik Alifah. Jom kita sama-sama bagi one big oh yes untuk Cik Alifah kita. Oh yes. Okay, untuk pengetahuan rakan-rakan semua, okay, Cik Alifah dengan Cik Nana ni, Cik Nana merupakan introducer kepada Cik Alifah. So nampak tak, Cik Nana seorang pemalu, Cik Alifah pemalu pun dah bertukar menjadi seorang yang bukanlah tak malu tapi ke arah yang lebih baik. Maksudnya orang kata berani. Okay, so tak nak buang masa lagi, saya ada sedikit announcement rakan-rakan yang first time datang Ini khusus untuk orang yang first time datang. Boleh bagi kita feedback lah untuk subgroup Kajang lah Okay, jangan left dulu, sebab kalau left anda rugi. Sebab apa, kita ada sajikan yang lebih menarik lepas ni. Okay, minta tolong rakan-rakan kita yang baru first time scan QR code dan juga isi feedback form ini. Okay, just 30 second. Boleh? Minta tolong team boleh tak bagi link? Okay, banyak minta maaf lah rakan-rakan yang bagi soalan, kita kesetukan masa. Okay, sebab saya dapat daripada teknikal daripada belakang Sekejap, saya cakap, okay, kejap. Okay, dia kata masa dah time, okay, sebab saya pegang cue card ni, Alright, so the next adalah, okay, yang mana terlepas boleh dekat chat room tu ada, dekat saya bos ada link, boleh ambil. Okay, saya terpaksa kena cepatkan. Okay, ni sedikit announcement rakan-rakan kita. Besok kita ada official training subgroup Kajang pada pukul 9 pagi, iaitu secara virtual di Zoom. ID seperti dalam poster tersebut. Nanti introducer dan mentor leaders akan share kepada anda kita punya training. Alright, kita akan sediakan training-training yang efisien untuk anda. Lepas tu, yes, ini special announcement rakan-rakan semua. Okay, special announcement kepada rakan-rakan semua. Hari ini kita bawakan cik betul tak? Minggu hadapan kita bawakan puan. Puan iaitu event yang sama, EOP, pengenalan kita, siapakah subgroup, siapa macam mana nak mulakan perniagaan ni. So nama adalah Siti Aisyah lah, tapi lebih mesra dikenali sebagai Icha Baharin. So tajuk dia adalah, the next tajuk adalah 3C. So macam mana kita nak tahu 3C tersebut?
Stay tune. Masih lagi kena bersama dengan kita iaitu Subgroup Kajang, program EOP kita. So rakan-rakan, kita jumpa minggu hadapan. Tapi saya nak ingatkan sebelum berakhir ni saya akan share kepada anda rakan-rakan semua satu video kita nyanyi sama-sama, dan selepas nyanyian lagu ataupun video ini yang baru-baru minta tolong assign ataupun join breakout session. Okey, jangan left lagi Okey. Jom kita nyanyi sama-sama.
Okay, jangan lupa sekian, terima kasih. Jangan lupa accept breakout session kita. Terima kasih semua yang hadir. He's a 1, he's a 2, he's a 1, 2, 3, come on! Thank you, Jamal. Dulu asyik Okay. mengadu kata aku Thank you tak Nana, ada thank you Alifah, selagi thank aku you Jamal. Thank you semua. Thank you semua. Thank you Terima Alifah, kasih semua. Terima kasih. Nana, Thank Thank you you Lena. Alifah. Thank you Jamal. Jamal. Okay. Terima kasih semua. Jangan lupa accept join. Introducer boleh follow. Jamal, MHE kau satu kan satu bilik? Dan bang. Saya memang letak satu bilik. Aku memperkerakan diri, barangkali budak flat yang mungkin jadi Tan Sri. Hati bukan merah padi tapi merah rari. Hajat masih sama kaya sebelum mati. Sejuta akan datang tarik masuk entah bila, tapi aku nak pindah keluar dari flat ke villa. Kata aku gila, I don't give an F macam Fila. Aku hanya kejarkan gol aku macam FIFA. Dulu lepak bawa blok, sekarang lepak rooftop. Sampai peminat sendiri kata wah tak nak lu stop. Wah sanggup tunggu lebih setahun untuk lu drop. Wajah tercakap bro, betul nak tengok lu top. 6% dah tak kenal aku pasti. Tahu nama aku naik macam GST. Hey, pimpin easy, baby believe me. Hey you 3, do you feel me? Modal diri 100 cc tengah-tengah bulan tak cukup gaji. Kenapa hayal sebab sakit hati, diri tercandu pada duniawi. Modal diri hanya 1.3 tengah-tengah bulan tak cukup gaji. Kenapa hayal sebab sakit hati, diri tercandu pada duniawi. Budak flat, bangun. 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 Budak flat. Dulu asyik mengadu kata aku tak ada apa. Selagi aku bernyawa aku rasa aku berharta. Akal celik dan jiwa kental benda bukannya murah. Semua nak ke puncak tak semua sanggup menghadap susah. Hari-hari aku bersyukur ya Rabbi. Hidup sehari lagi untuk aku cuba lagi. Nak dipermudahkan urusan dan murah rezeki. Kalau jatuh sekali aku bangun 3 kali. Budak flat, bangun. 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 Budak flat, 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 bangun. Okay.